Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, sore hari ni patutnya start pukul 8, tapi saya ada hal sikit. So, jom kita start. Kita akan buat 5 soalan, iaitu dari tahun 2015 sampai 2019. Ini adalah paper 1. So, markah dia antara 4 atau 3 lah untuk paper 1. Kalau paper 2, baru dia akan lebih dari 5 lah markah dia. Okay, so jom kita start. Iaitu untuk soalan pertama, iaitu SPM 2015, question 18. Soalan dia Rajah 18 menunjukkan, saya dah hantar soalan ni dekat Telegram group. So, siapa yang dah cuba, boleh check dengan pen merah. Kalau tak faham, tanya je terus. Alright. So, soalan dia Rajah 18 menunjukkan sebuah sektor OAB. So, yang ni dia punya sektor lah, OAB, dengan pusat O. So, kat sini samalah. Kalau pusat hujung ni adalah dia punya jejari lah. Dan jejari 8 cm. So, saya tulis set kat sini 8. Kat sini pun 8 jejari. And then, soalan cakap lagi OA sama dengan OB. And then sama dengan AB. Maksudnya diorang ni adalah segitiga sama sisi. Sini pun sama, 8 cm. Jadi bila sama ketiga-tiga, dia punya sudut, kita akan bahagi 3 lah. Total segitiga adalah 180. So, kita akan tengok dekat sini. Ni saya just tengok dari maklumat ni. Saya tak tengok soalan lagi. So, 180 saya bahagi dengan 3. So, saya akan dapat kat sini 60. Bagi 30, so dapat 60 darjah lah setiap satu ni. Sini 60, 60, 60. And then dia kata A ni, cari nilai theta. So, nilai theta ni dia nak dalam radian. Kita dah ada dalam degree. So, macam mana nak tukar dari radian? Kita akan darab dengan yang kecil di atas, iaitu pi per 180. And soalan ni dia dah bagi pi sama dengan 3.142. So, saya nak tukar dalam radian, saya just letak 3.142 per 180. So, 60 darab dengan 3.142 per 180. So, dapat jawapan kat sini 1.047 radian. Okay. So, itu adalah untuk A. And then B, luas rantau berlorek. So, dia nak kawasan yang berlorek sahaja. Apa-apa pun, kalau you tak nampak, tulis dulu idea dia. Iaitu idea dia sekarang adalah luas sektor OAB tolak dengan segitiga luas segitiga OAB. Nampak kan? Kita ambil semua, tolak dengan kawasan yang tak ada ni. So, kita dapatlah kawasan yang berlorek ni. Jadi, why cikgu using calculator? Memang akan guna kalkulator. Okay. And then, dekat sini untuk luas sektor kita akan dapat formula dia 1/2 darab J square theta. Ini memang kita dah belajar semalam. And then dekat belakang ni iaitu luas segitiga. So, luas segitiga kita guna formula 1/2 AB sin C. Ni pun kita dah buat semalam. So, untuk yang ni saya akan guna 1/2 darab dengan J square. J adalah jejari OAB. So, jejari dia adalah 8. Darab theta. Macam saya cakap tadi, kalau depan dia tak ada sin ataupun tak ada cos, tak ada tangent, kita mesti guna dalam radian. So, tadi kita dah dapat dekat A, radian dia adalah 1.047. So, saya masukkan je 1.047. Tolak dengan 1/2 AB. AB adalah sisi-sisi yang diberi, which is darab 8, darab 8, darab sin C. Sin C adalah dekat sini lah, iaitu sin C 60. Tadi kita dah ada dalam rajah. Ni adalah yang dikepit kat sini lah. Kita ambil sudut yang diapit dengan dua sisi. So, dapat sin 60. Kenapa tanya soalan guna kalkulator ke tak? Tak apa. So, sebab guna kalkulator, sebab memang at maths kita akan guna kalkulator dia. Dia kalau tak guna kalkulator, takkan kamu kira manual benda tu. Since dia dah letak 3.142, saya kena bagi jawapan darab dengan 3.142 tu lah. Alright? Okay.
So kat sini saya tekan direct, iaitu 1/2 darab dengan 8/2 darab dengan 1.047 tolak 1/2 darab dengan 8/2. Ni 88 saya letak 8/2 je darab dengan sin 60. So dapat kat sini 5.791. Kalau you nak kira satu-satu pun boleh. Saya just tak nak perpuluhan tu kacau banyak sangat. So saya tekan je sekali. Alright. So settle untuk number 1. And then SPM 2017 question 16 untuk soalan number 2. Ni soalan dia. Dia kata rajah 7 menunjukkan 2 buah sektor OAD. So OAD, AOD dengan BOC. So inilah dia punya sektor, Bagi 2 bulatan dengan pusat sepunya O. So sini dia orang share pusat yang sama. Kalau dalam English disebutlah concentric circle. Maksudnya dia orang share pusat yang sama. And then teacher kalau guna formula 1/, yang mana satu untuk soalan tadi 1/2 R 1/2 R square theta minus sin theta. Boleh je saya buat satu-satu. Asalkan dia konsep yang sama and kamu faham apa yang kamu guna. Saya buat dari basic, so senang nak nampak. Saya buat satu-satu je. Macam ni. Okay, asalkan you guna tu betul konsep dia untuk cari kawasan ni. And then you masukkan dapat nilai yang sama, so boleh guna formula tu. Saya jarang guna formula tu sebab saya selalu buat dari basic, senang sikit. Alright. Okay, saya sambung balik SPM 2017, iaitu soalan nombor 2. Soalan ni dia cakap tadi sampai sini kan pusat sepunya, and then lagi dia bagi sudut yang dicangkum pada pusat O adalah lengkup meja AD. Dia bagi kat sini oleh lengkup meja AD ialah 7A. Hari tu saya dah cakap dia akan sebut antara meja dengan minor. Meja ni yang besar, so AD yang besar, yang ni lah, sini sampai sini untuk lengkup yang besar. So lengkup besar ni dia bagi 7 alpha. Saya letak sini 7 alpha. And then dia kata lagi sudut kan. So sudut kat sini lah 7 alpha. Sorry saya gitu tulis ni, kenapa? Dan perimeter seluruh rajah ialah 50 cm. So dia dah bagi maklumat perimeter tau. Jadi kita kena bermain dengan perimeter. Kalau saya akan tulis dulu idea dekat sini, iaitu perimeter bersamaan. Dia kata perimeter seluruh rajah kan. So kalau seluruh rajah, kita kena yang ni. Saya tanda satu-satu Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Dia tak akan termasuk yang dalam ni. Dia keluar kat BC ni. Okey, ini adalah perimeter. Saya tulis dulu idea dia, iaitu perimeter seluruh rajah BC, lengkup BC tambah BA tambah lengkup AD tambah DC. Okey, ni yang saya masukkan idea setiap kali kalau kita buat. Jadi dekat sini saya tengok lagi, dia ada bagi maklumat lagi tak? Diberi OB sama dengan R. So OB kat sini R. So sini akan sama dengan sini lah sebab dia jejari dengan OC. And then OA sama dengan 2 OB. So dia dah bagi kat sini OA sama dengan 2 OB. So OA sama dengan 2 OB, dia dah bagi tadi R. So kita dapat OA 2R. So kat sini dah R, kat sini R lah. Sini pun sama R, R. Macam tu. Then dia kata lagi dan BOC. BOC adalah 2 alpha. Okay, saya tulis guna color lain. Which is kat sini adalah 2 alpha BOC. Dan baru kita kira, iaitu perimeter. Saya dah tulis idea. Saya masukkan je idea-idea ni. Sebab soalan dia, ungkapkan R dalam sebutan A. R kat depan, dot kat belakang ni alpha lah.
So untuk selesaikan ni, dia tak suruh selesaikan, dia just suruh ungkapkan sahaja. Untuk ungkapkan, kita hanya ada maklumat perimeter. Sebab tu saya tulis perimeter punya idea. Jadi dekat sini perimeter dia dah bagi, iaitu 50. So saya letak kat sini perimeter dia 50 sama dengan lengkuk BC. Lengkuk BC adalah yang ni. Jadi formula untuk lengkuk kita dah belajar itu, iaitu S sama dengan J theta. So J sekarang adalah jejari. Jejari dia untuk BC. BC ni yang kecil ni. BC dia jejari R. And then theta dia adalah 2 alpha. Tambah dengan BA. BA adalah R. Tambah dengan lengkuk AD. Lengkuk AD yang besar ni, iaitu sama formula dia S sama dengan J theta. So J dia adalah untuk yang besar 2R. Theta dia adalah yang tengah ni, which is 7 alpha. Tambah DC. DC adalah R. So ni kita permudahkan lah, kita kena susun sebab dia nak R dalam sebutan alpha. So R yang akan dekat depan, alpha kat belakang nanti. R sebagai perkara subjek lah. So dekat sini saya permudahkan dulu, sama dengan 2 R alpha tambah dengan R jadi 2R tambah dengan 2/7 14 R alpha. So saya kumpulkan lagi 50 sama dengan 2 campur 14 16 R alpha tambah dengan 2R. Ni lebih kepada algebra And dari sini saya nampak semua ni boleh bahagi dengan 2. Jadi saya akan bahagi dulu supaya dia tak complicated. Kalau kamu tak nak bahagi lagi awal-awal pun tak apa. So saya bahagi yes, ini at maths. Saya baru baca soalan. Yes, ini at maths dia. So dekat sini saya bahagi dengan 2, which is 50 jadi 25. Sini jadi 8R alpha tambah dengan R. Saya ulang sekali lagi. Kamu tak nak permudahkan awal-awal pun tak apa. Tapi saya suka permudahkan awal-awal. Saya tak suka complicated punya persamaan. So lepas saya bahagi dengan 2 semua, saya akan tengok balik sini. Dia nak susun R di hadapan. Jadi saya faktorkan R sebab kedua-dua ni ada R. So R saya akan dapat 8 alpha tambah 1. Sini dengan sini sama dengan 25. Jadi R bersamaan 25 per 8 alpha tambah 1. Contoh. So ni adalah jawapan dia lah. Okay. So kamu tengok soalan nak apa. Jangan takut pula bila tak jumpa jawapan. Okay, sebab dia memang tak boleh dapat jawapan. Dia suruh buat dalam bentuk ni. Ungkapkan R dalam sebutan alpha. Alright. So next saya akan jawab soalan 2016. So ini adalah soalan dia. 2016 dia cakap Raja 19 menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat dan jejari 8. So pusat dia O, jejari dia 8. Apa-apa tulis dulu 8 8. And then dia kata lagi kat sini diberi panjang lengkuk minor. Tengok dia disebut minor major. Minor major. So kamu kena tahulah minor major ni apa. Minor adalah yang kecil. So ini adalah yang kecil. Tengok ini kecil kan. So dia kan. So sini adalah minor dia lah. Kalau major besar tau. So kamu nampak kalau straight macam ni dia sama. So ni adalah lebih kecil lah. So sini adalah dia punya minor. Minor AB ialah 16 cm. Dia dah bagi kat sini lengkuk dia. And then dia kata nyatakan nilai theta dalam radian. So theta dalam radian memang kita akan guna formula mesti dalam radian. So saya tengok kat sini dia bagi lagi pi sama dengan 3.142. So kita akan, kalau ada pi kita kena tukarlah darab dengan 3.142. So saya buat dulu, iaitu S sama dengan J theta. Ni untuk A So S dia dah bagi 16. J dia dah bagi 8. So kita akan dapat teruslah theta dia, iaitu theta 16 bahagi 8. So dapat kat sini theta dia sama dengan 2 radian lah. Alright. And then next B. Dia kata cari luas sektor major. Mana luas sektor major? Okay, luas sektor major dia nak cari yang sebelah lagi. So saya letak kat sini. Yang ni dia nak cari major yang besar. Okay. Dia nak cari
Cari luas sektor meja dan betul kepada 4 angka bererti. So 4 angka bererti ni hati-hati jawab betul-betul, kena ikut soalan. And dia kata dia nak cari kat sini luas. Jangan cari lengkuk pula. So tengok formula luas. So untuk formula luas, saya ambil kertas ni, nombor 3B. So untuk lengkuk luas, formula dia adalah 1/2 J square theta. So theta mesti dalam radian. Setiap kali tak ada sin ke cos ke tangent, letak theta ni dalam radian. Ingat tu. And dekat sini saya dah dapat 1/2 darab dengan J dia. J dia adalah sama sebab bulatan yang sama. So 8/2 darab dengan theta. Okey, untuk theta dekat sini saya dah cakap hari tu untuk satu bulatan penuh macam ni. Kalau untuk dalam sudut dia adalah 360 darjah. Tapi dekat sini dalam radian, radian adalah 2 pi yang penuh dia. Cara penulisan dia ataupun 2 pi lah cara tulis dia. So untuk 2 pi ni adalah penuh. Kat sini kita dah tahu dia punya theta adalah 2 radian. So saya tolaklah dengan 2. Faham So dekat sini saya masukkan lagi 1/2 darab 8/2 darab dengan 2 pi. Pi tadi dia dah bagi. Kita kena guna 3.142. So saya letak kat sini 2 darab 3.142. Tolak dengan 2. Okay. And saya tekan je lah kalkulator. 1/2 darab 8/2 darab dengan 2 darab 3.142 tolak 2. Kalau kamu nak kira satu-satu boleh tau. So jawapan dia minta 137.088. And then saya tengok balik, dia nak jawapan dia dalam 4 angka bererti. 4 angka bererti saya kena kira lah 1, 2, 3, 4. So sampai sini je lah dia nak. So saya kena bundarkan, saya akan dapat 137.1. So ini adalah 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. Alright, so jawab kepada soalan. Kalau kamu tak ikut nanti hilang satu markah pula, tak pasal-pasal. Okay, and then next adalah SPM 2018 question 12. So soalan ni kita keluarkan maklumat dulu. Dia kata rajah 5 menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O. So kat sini pusat dia. And then dia bagi lagi PR dan QR masing-masing adalah tangent kepada bulatan itu pada titik P dan Q. Okey, bila dia bagi macam ni, tangent P and Q. So kat sini dia kata sini macam ni lah. Maksudnya ni dia sentuh satu tempat and kat sini 90 darjah. Itu adalah konsep tangent So P and then kat sini pun sama. Dia kata garis QR macam tu. Macam ni. So bila tangent dia tak sentuh and dia jadi 90 degree. Dia sentuh satu tempat je. So sini adalah 90 degree. You kena faham konsep tu sebab nanti kita nak guna. And then dia kata lagi diberi bahawa panjang lengkuk minor. So lengkuk minor PQ. So ini adalah panjang lengkuk minor lah. Lengkuk yang kecil ialah 4 cm. So saya tulis ni, sini adalah 4 cm. Dan OR bersamaan 5/A. OR adalah 5/A. Sekejap, saya nak ambil saya punya pembaris. Nampak? Mana baris saya? Ni. So OR dia bagi panjang ni. Saya garis dulu. Mana OR ni? So this is OR. OR adalah 5/alpha. Alright. Lepas saya dah keluarkan maklumat, baru saya nak kira. Dia kata kat sini A. Ungkapkan dalam sebutan alpha. Okey, soalan ni pun sama, dia tak suruh selesaikan pun. Dia suruh ungkapkan dalam sebutan alpha je. So ungkapkan dalam sebutan alpha A, jejari bulatan itu. So jejari kita tengok dekat sini. Jejari dia adalah dekat sini lah. Kat sini dengan kat sini. Betul kan jejari dia? So untuk jejari dia kita tengok balik, dia dah bagi 4 cm untuk
panjang lengkuk ni. So untuk panjang lengkuk mesti ada sebab dia bagi. Kita guna je, iaitu S sama dengan J theta. Formula untuk lengkuk untuk A. So saya tengok kat sini, dia punya lengkuk adalah 4. Dia punya jejari kita tak tahu. So kita letak R, sebab dia dah tulis kat sini, kat soalan ni, jejari R. So saya ganti je, R. And then theta dia adalah alpha. So now dia suruh ungkapkan dalam sebutan alpha. Saya akan jadikan alpha sebagai perkara utama lah. So alpha sama dengan gerakkan R dapat 4/R. Ini adalah jawapan untuk A. And then untuk B dia minta apa pula? B dia minta luas A, iaitu kawasan sini luas, kawasan Belorette. So sekarang ni dia nak yang bahagian sini. So first, apa-apa pun, tulis idea dulu. Yang saya nampak kat sini adalah bila kita garis tengah, kita akan dapat dua segitiga, nampak tak? So bila dua segitiga and dia kata tangent, dua segitiga ni adalah segitiga yang sama. You kena tahu, tu adalah konsep dia. Ni more on maths lah. So ni dua segitiga yang sama. Saya akan ambil luas dia. Luas dua segitiga. Yang ni 1, 2. And then tolak dengan luas sektor POQ. Nampak kan? Sebab saya cakap apa-apa, tulis dia punya idea dulu. So dekat sini luas untuk dua segitiga. Saya tengok balik. Segitiga ni kita akan, sebab dia bersudut tegak. So apa-apa segitiga bersudut tegak macam ni. Saya tulis balik. Dia punya sini adalah P O R. Ini untuk satu P O R. So kat sini PO adalah dia punya jejari, iaitu kita dah dapat kat A tadi 4/R. So dekat sini jejari dia PO 4/R. And then kita ada panjang OR, iaitu soalan bagi 5/alpha. Betul kan? And bila bersudut tegak, kita boleh guna teorem Pythagoras untuk cari PR. Kenapa saya nak cari PR? Sebab formula untuk luas, kita tak boleh guna 1/2 AB sin C. Kalau boleh, kamu boleh guna. Kalau sekarang yang saya nampak, saya boleh guna trigo, iaitu trigo pula. Saya boleh guna 1/2 darab tapak darab tinggi. Which is sekarang untuk tapak dengan tinggi adalah PR dengan PO. Tapak tinggi, kita tak akan ambil hypotenuse. So untuk cari panjang PR, kita akan guna sudut yang teorem Pythagoras lah. Iaitu teorem Pythagoras yang ni kan, A square plus B square equal to C square. C square ni adalah bahagian hypotenuse. So untuk kira dia adalah C square minus dengan A square, kita dapatlah B square ni. So saya buat terus 5/A square tolak dengan 4/R square. So saya akan dapat PR square. Kenapa saya kira kat sini? So kat sini saya akan dapat 25/A square tolak 16/A square sama dengan PR square. So dekat sini 25 tolak 16 akan dapat 9/A square sama dengan PR square. So saya akan gerakkan, saya nak cari PR sahaja. Saya gerakkan kuasa 2 tu melepasi sama dengan, dia akan jadi punca kuasa lah, 9/alpha square. So saya akan dapat dekat sini 9 adalah 3 kuasa 2 alpha kuasa 2. Ni lebih kepada algebra PR. So 3/alpha square set sama dengan PR. So saya dapat kat sini, boleh cut atas ni. So dapat 3/alpha sama dengan PR. Alright. Jadi dari sini bila saya dah dapat yang ni adalah 3/alpha,
Saya boleh masukkan lah untuk luas ni. Iaitu kita ada dua segitiga. So saya letak 2. Darab dengan luas 1 segitiga adalah 1/2. Darab dengan tapak iaitu 3/alpha. Darab dengan tinggi. Tinggi dia adalah 4 ni alpha ni. R. 4 jap. Yang ni saya silap tulis Dia nak R dalam sebutan alpha. Betul lah tu. 4/R. So dekat sini saya akan dapat 4/alpha. Betul kan? Dekat sini 4/alpha kan? Yes, 4/alpha. Sebab sini kita letakkan nilai R. Okay. So dekat sini saya akan dapat yang ni. Tolak dengan luas sektor POQ. Untuk luas sektor POQ, saya just guna formula 1/2 J square theta. So 1/2 J dia tadi adalah sini, iaitu J dia 4/R. So dapat kat sini. Kita nak guna dalam sebutan alpha tau. Sebab tu saya akan patah balik dia. Dia akan jadi 4/alpha square. Darab dengan theta dia adalah alpha. You guys okay tak? Kalau tak faham, tanya tau. 16 alpha kuasa 2. Yang ni. Sebab saya square kan. Iaitu 4/R. 4/R pula. Sorry guys. Sini alpha tau. Sebab saya akan masukkan nilai R kat sini. So R adalah, R ni jejari Jejari bersamaan 4/alpha. Macam tu. Sorry, saya dah terconfuse dengan English dengan BM. Ya Allah. Okay. So kat sini 4/alpha. Jejari dia. Okay. So dekat sini saya dapat mana tu? Luas dia. Sini. Iaitu 1/2 4/alpha square darab dengan alpha. Dan dekat sini saya boleh gabungkan je lah. Iaitu pendaraban. Kalau saya of course lah saya akan pemudahkan. Ni boleh cut. So kita akan dapat kat sini 3 darab 4 12/alpha square. Ni konsep fraction. Iaitu atas darab atas. Bawah darab bawah. Tolak dengan. Ini pendaraban. Pendaraban saya boleh dapat kat sini 1/2 darab dengan 4 kuasa 2 16. Alpha kuasa 2, alpha kuasa 2. Macam tu. Darab dengan alpha. So dekat sini saya boleh permudahkan lagi. Saya buat kat sebelah ni Iaitu depan ni adalah, ni sambungan B 12/alpha kuasa 2 tolak dengan, ini adalah alpha. Konsep pendaraban atas bawah saya boleh cut. And then kalau you guys tak nampak boleh tekan calculator untuk yang nombor ni. Tapi saya boleh nampak dekat sini 2. Sini boleh jadi 8. Cut atas bawah. So dapat kat sini 8/alpha. So lepas saya dah dapat ni, saya akan permudahkan lah. Iaitu saya akan gabungkan. Sama ada you nak tinggal macam ni ataupun selalunya kita akan gabungkan lah jadi single fraction. So pecahan tunggal. Saya akan samakan pembawah. Darab alpha. So jawapan dia akan jadi 12 tolak 8 alpha per alpha kuasa 2. Ini adalah jawapan dia. Okay. So dapat jawapan dia. Dan kita proceed untuk soalan seterusnya. Iaitu soalan terakhir 2019. Kalau tak faham tanya Ni sorry sikit. Yang ni sebenarnya saya akan cari dalam bentuk alpha. So sebab tu dia kena cari jejari. Saya pergi guna R. Oh betul lah R. So kat sini dia akan dapat jejari sama dengan 4/A lah. Iaitu R lah, radius jejari. Okay, that's why saya guna semua ni untuk jejari tu lah. Then nombor 5. Nombor 5 SPM 2019. Saya baca dulu kat sini. Dia kata Raja 4 menunjukkan rhombus OACB. Okay, yang ni kamu kena tahu tambahan lah maklumat. Iaitu maklumat pasal rhombus. Rhombus ni dia punya sisi akan sama. Rhombus semua sisi akan sama. Dia ada 4 properties dia tau. So kamu kena tahu. And then dia punya opposite side iaitu sisi bertentang. Dia punya sudut sama. Okay. And then sudut bersebelahan dia akan total 180. Sudut bersebelahan
bersebelahan, hasil tambah sudut bersebelahan bersamaan 180 degree. Hasil tambah dia. So dekat sini kamu kena tahu property semua ni untuk jawab soalan ni lah. Dia mencabar sikit lah soalan ni. And then kita tengok lagi dia kata apa, rhombus OACB yang terterap dalam sektor AOB. Maksudnya dia dalam sektor ni lah, dia masuk dalam ni dengan pusat O. So kat sini O. Then jejari dia R. So bila dia kata jejari R, automatic atas ni R. Sebab ni rhombus, dia sama. And then dia kata A, diberi luas sektor AOB, iaitu luas AOB bersamaan 18. So saya letak ni dalam hubungan. Ungkapkan alpha dalam R. So dia nak jawapan nanti. Ungkapkan alpha dalam sebutan R. Soalan ni pun dia sebut, dia dah guna R juga, dia bukan guna J. So kat sini R lah, kita guna konsep R And dekat sini dia kata dia dah bagi maklumat untuk luas. So untuk luas saya akan guna formula. So dia kata luas AOB kan, sektor 1/2 J square theta. So dekat sini 1/2 J square. J dia adalah R. So darab dengan R square. Theta dia adalah alpha. So dekat sini saya just isilah, iaitu luas 18. So kat sini untuk cari dia adalah saya gerakkan 2 ke sana dulu. So 18 darab dengan 2, saya akan dapat 36 alpha R square. And then dia nak alpha sorang-sorang kat depan. Jadi kat sini alpha bersamaan 36 per R kuasa 2. Ni adalah jawapan dia. Contoh. Alright. Sebab soalan memang minta alpha. Ungkapkan alpha dalam sebutan R. So alpha yang kena kat depan. Saya susun je balik lepas masukkan dalam formula. Okay. So ini adalah untuk A. And then untuk B, dia kata perimeter dalam sentimeter bagi kawasan berlorek dalam sebutan R. Dia dah kata situ nak dalam sebutan R. So saya tulis kat sini untuk kawasan berlorek. Dia kata perimeter, right? Perimeter kawasan berlorek. So untuk perimeter kawasan berlorek, apa-apa pun saya selalu cakap tulis idea dulu. So untuk idea dia, kawasan berlorek adalah AC tambah CB tambah lengkuk AB. Betul kan? Lengkuk AB. So dekat sini AC kita dah tahu, AC adalah R tambah dengan CB adalah R tambah dengan lengkuk AB. Lengkuk AB kita akan guna formula S sama dengan J theta. So untuk J sekarang adalah J dia R, theta dia adalah alpha. Betul kan? Saya salin je ni untuk cari yang ni. So sekarang kita dapat 2R tambah dengan R alpha. Since jawapan nak dalam R, saya kena tukarlah alpha ni dalam bentuk R, which is dari A tadi kita dah tahu alpha adalah 36 per R square. 2R tambah R 36 per R kuasa 2. So dekat sini saya boleh cut atas bawah. So saya dapat jawapan kat sini 2R tambah dengan 36 per R. Ataupun kamu permudahkan lagi, iaitu kamu samakan pembawah. So kat sini boleh dapat darab R. So dapat kat sini 2R kuasa 2 tambah 36 per R. So kedua-dua jawapan ni adalah betul. Okay. So okay, saya rasa sampai situ sahaja yang soalan yang kita dah buat. So settle kan? Ini settle. And then yang ni pun dah settle.
So settle soalan ni untuk 2015 sampai 2019 kertas 1. InsyaAllah next week kita akan masuk kertas 2. Kertas 2 dia mencabar sikit makin mencabar saya tengok soalan sebab dia masuk banyak soalan aplikasi. Okay, so sampai situ saja. InsyaAllah jumpa lagi nanti minggu depan. And esok saya buat live dekat Instagram. Jadi saya akan masuk advanced juga bab pembezaan, iaitu differentiation. Okay, sampai situ saja. Bye. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat ya guys. Okay.